Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 5. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih juga Yang Berhormat Jelebu. Setakat 31 Ogos 2023 terdapat 984 projek dalam peringkat rundingan ataupun pipeline dengan jumlah jangkaan pelaburan baru sebanyak 105.3 bilion ringgit di bawah seliaan MIDA. Daripada jumlah tersebut, jangkaan pelaburan asing adalah sebanyak 89.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung domestik adalah sebanyak 15.8 bilion ringgit. Jumlah pelaburan ini merangkumi projek-projek daripada sektor perkilangan dengan cadangan pelaburan sebanyak 73.6 bilion ringgit yang melibatkan 53 cadangan projek serta 931 cadangan projek dalam sektor perkhidmatan di bawah selian MIDA dengan cadangan pelaburan sebanyak 31.7 bilion ringgit. Tan Sri Yang di-Pertua, pelaburan yang masuk ke semua negeri dapat dilihat melalui projek pelaburan yang telah berjaya diluluskan dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama berjumlah 267.8 bilion ringgit sepanjang tahun 2022. Ini melibatkan 4,517 projek dan dijangka mewujudkan 140,440 pekerjaan ataupun peluang pekerjaan di negara ini. Dari jumlah ini, DDI adalah sebanyak 39% dan FDI adalah lebih kurang 61%. 5 negeri utama yang diluluskan pelaburan pada tahun 2022 adalah Johor, Selangor, Sarawak, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pelaburan yang diluluskan di Lebah Kelang iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor hanyalah merangkumi 31.9%. Ini menunjukkan bahawa pelaburan yang diluluskan di Malaysia tidak hanya tertumpu di Lebah Kelang. Pada dasarnya, pemilihan lokasi pelaburan oleh pelabur adalah atas keputusan perniagaan ataupun business decision pelabur itu sendiri dan banyak bergantung kepada ekosistem dan kekuatan kluster industri di sesebuah negeri. Selain itu, kerajaan Malaysia melalui MIDA menyediakan pakej insentif cukai kepada pelabur domestik dan asing bagi menggalakkan pelabur-pelabur ini mengeluarkan keluaran atau menjalankan aktiviti bernilai bertambah tinggi ataupun nilai tambah tinggi dan juga berteknologi tinggi di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1996. Bagi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, dasar pelaburan baru berteraskan aspirasi pelaburan nasional ataupun the NIP and NIA turut menggariskan kepentingan keseimbangan wilayah. Malah Pelan Induk Perindustrian Baru ataupun NIMP juga turut menetapkan misi menjamin sekuriti ekonomi dan keterangkuman sebagai salah satu misi di dalam NIMP. Kekuatan kluster industri di setiap negeri boleh melengkapi antara satu sama lain dan mendapat manfaat limpahan ekonomi daripada kluster sedia ada. Sebagai contoh, Kedah dan Perak mendapat manfaat limpahan ekonomi dari kluster electrical dan elektronik di Bayan Lepas dan juga Batu Kawan. Limpahan ekonomi ini akan dapat mewujudkan kluster industri baru dan industri sokongan seperti perkilangan berteknologi tinggi dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan di high-tech park di Kulim dan Perak yang boleh menyokong kluster E&E di Pulau Pinang. Contohnya lah. Terima kasih. Silakan Jelebu. Sempurna soalan saya dulu sebenarnya. Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak ucapkan terima kasih kepada jawapan dan juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Cumanya Tan Sri Yang di-Pertua, saya telah teliti tadi tentang keputusan untuk melakukan investment atau pelaburan ini adalah bergantung kepada keputusan perniagaan ataupun business decision. Kita tahu bahawa banyak agensi penggalakan pelaburan ataupun investment promotion agency ini yang banyak terdapat dalam negara kita. Dan tadi Yang Berhormat Menteri sebut pada tahun 2022 ya, pelaburan yang diluluskan 264.6 bilion. Cumanya Yang Berhormat Menteri sebut 5 negeri, Johor, Selangor, Sarawak, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Tak sebut pun Negeri Sembilan kerana kita tahu Negeri Sembilan berada di tangga yang ke-8. 8. Soalan saya nombor 5, kalau boleh naikkan Negeri Sembilan ke nombor 5, Tan Sri. Jumlah pelaburan 8.9 bilion. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, Negeri Sembilan ni dulu Yang Berhormat Menteri sebut Negeri Sembilan ni second Klang Valley in the making dan berhampiran next to the Klang Valley.
Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah perancangan kerajaan untuk memastikan IPA ni ataupun Investment Promotion Agency ni dapat membantu untuk mempromosikan semua lokasi termasuk yang penting sekali Negeri Sembilan secara adil dan saksama. Kemudian Yang Berhormat Tan Sri Nepetua, saya juga nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai FDI yang memasuki Malaysia dan menyumbang terhadap limpahan ekonomi. Kita tahu bahawa satu komitmen pelaburan FDI ini mengambil masa untuk direalisasikan, untuk diterjemahkan. Dalam hal ini, saya nak minta penjelasan daripada kerajaan. Janganlah ganggu saya. Ini penting. Dalam hal ini saya ingin bertanya untuk penjelasan daripada pihak kerajaan, peratusan komitmen FDI yang telah direalisasikan dalam 5 tahun yang kebelakangan ini. Terima kasih Tan Sri Betul. Ini bukan live streaming Tan Sri, ini cuma catatan saya untuk rujukan saya. Terima kasih. Faham. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelbu. Tan Sri Yang Dipertua, soalan itu panjang, jadi saya akan cuba rumuskan jawapan. Mengenai Negeri Sembilan, ya betul, di tangga yang ke-8 pada tahun 2022. Kalau berdasarkan data ini, Negeri Sembilan mencatatkan pelaburan sebanyak 8.9 bilion ringgit dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan juga utama yang melibatkan 166 projek dan dijangka mewujudkan 3,597 peluang pekerjaan. Tapi saya ada data yang baru yang mungkin saya boleh kongsikan dengan Yang Berhormat Jelebu. Bagi tempoh separuh pertama 2023, Negeri Sembilan mencatatkan pelaburan sejumlah 1.9 bilion ringgit juga dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama, melibatkan 89 projek dan mewujudkan 1,110 peluang pekerjaan. Daripada jumlah ini, pelaburan langsung domestik DDI yang diluluskan adalah sebanyak 1.6 bilion ringgit, manakala FDI lebih kurang 378.8 juta ringgit. Kalau kita lihat, memang betul ada peluang kita nak memberi lebih banyak fokus kepada sektor-sektor perkilangan di Negeri Sembilan. Contohnya Samsung FDI Energy Malaysia merupakan salah satu projek utama yang diluluskan di Negeri Sembilan pada tahun 2022 bagi mengeluarkan sel bateri EV di Seremban Negeri Sembilan. Jadi dalam usaha kita untuk menyelaraskan aktiviti pergalakan pelaburan dengan lebih berkesan, terdapat keperluan untuk juga menyusun semula landscape IPA kita ataupun Investment Promotion Agency kita dengan dimulai dengan penyelarasan fungsi dan peranan koridor ekonomi wilayah, terutamanya bila berkaitan dengan pelaburan dan juga dengan berkaitan dengan perdagangan. Majlis Pelaburan Negara yang telah membuat keputusan, kita nak susun semula ekosistem IPA kita yang akan dimulakan dengan penyelarasan fungsi dan peranan IPA ini secara berfasa. MIDA selaku IPA utama negara akan terus mempromosi koridor ekonomi wilayah berdasarkan kekuatan ekosistem industri di setiap wilayah, dan kita akan mengkaji di manakah kekuatan di negeri Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, di Terengganu itu petrokimia contohnya, ya, dan electrical dan elektronik di Pulau Pinang, produk getah juga di Kedah pun kuat, hydroeconomy of course in Sarawak dan sebagainya, dan of course Sabah berasaskan sumber. So kita akan merealisasikan target-target ini dan sasaran-sasaran kita akan kongsikan dengan semua negeri, insya-Allah. Silakan Drama Kota. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tahniah Menteri Presiden BAM IAM yang baru. Soal keseimbangan kawasan. Ada juga mungkin kaitannya dengan pelaburan dalam bidang-bidang baru yang nak ketengahkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contohnya dalam ekonomi digital. Saya nak tahu sama ada understanding yang asal dulu kerajaan sebelum ini dalam bidang ekonomi digital, MIDA bekerjasama dengan MDEC. Adakah itu masih diteruskan, dan bahagian keduanya ialah
Bagaimana dengan kawasan-kawasan yang dulunya memang dikhususkan, koridor-koridor dikhususkan untuk produk tertentu atau bidang tertentu? Adakah kemungkinan ia dikaji semula sebab koridor tu nampak tak bergerak? Saya bagi contoh, saya sebutlah kawasan saya, Indra Mahkota. Malaysia-China Kuantan Industrial Park. Itu asalnya untuk heavy industry tapi dia tak bergerak. Sedangkan China ada kemungkinan untuk melabur dalam bidang ekonomi digital. Jadi itu yang saya nak kaitkan antara MIDA dengan MDEC dan kemungkinan ada penyusunan baru untuk setengah koridor wilayah itu dalam sektor-sektor yang baru seperti ekonomi digital. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Soalan pertama mengenai kerjasama di antara MDEC dan juga MIDA itu berterusan yang di masa Sri dengan izin this was during his time Yang Berhormat, di mana kita ada fungsi yang dipanggil DIO, ya, dan itu diteruskan dan sebenarnya baru-baru ini pun bersama-sama dengan MDEC dan MIDA banyak mencapai kejayaan membawa pelaburan dari dalam data center, terutamanya di Cyberjaya dan juga di Johor. Dan soalan kedua mengenai fungsi-fungsi wilayah ni daripada segi fokus kepada sektor itu masih lagi diteruskan. Memanglah ada cabaran di setengah-setengah wilayah di mana kita dalam in our dengan using attempt to close the gap, ya. Oleh itu kita bersama-sama dengan kerajaan negeri perlu memberi lebih fokus kepada sektor-sektor yang baru, yang berteknologi tinggi. Tuan Sri Yang Tua, boleh saya MCKIP contohnya, sebenarnya MCKIP ni di Pahang ni agak berjaya sebenarnya. Kalau dari segi keluar tanah tu dah habis, dia nak lagi tanah, tetapi fokus kita dalam NIP ialah untuk memastikan industri yang dia bawa masuk itu ada limpahan yang positif kepada masyarakat setempat, kepada syarikat-syarikat kita juga. Dan oleh itu kita nak increase the economic complexity dan insyaAllah saya akan berhubung juga dengan YB Indra Mahkota bagaimana kita nak relook dan fokus balik kepada industri yang berteknologi tinggi untuk MCKIP. Terima kasih.